Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kami diberi tugasan untuk membuat satu pembentangan tentang isu semasa dalam etika dan profesional. Jadi kami memilih tajuk isu rasuah dalam sektor pendidikan. Nama ahli kumpulan yang pertama Muhammad Syamil bin Nasaruddin, yang kedua Faris Aiman bin Hairi, Muhammad Syafiq bin Jalaluddin, Muhammad Syamil Izzat bin Amiruddin, Muhammad Irfan bin Asmadi. Jadi dalam pembentangan kami ini meliputi pengenalan, pendahuluan, etika dalam pendidikan, hukuman dan kesimpulan. Yang pertama, pengenalan. Umum mengetahui bahawa rasuah merupakan antara penghalang utama kepada kemajuan negara. Rasuah mampu membawa kemudaratan kepada masalah sosial dan menggugat keselamatan negara. Tidak dapat dinafikan peranan warga pendidik amat penting bagi melahirkan generasi unggul, berintegriti tinggi dan membenci segala bentuk jenayah. Namun amat mendukacitakan apabila segelintir warga pendidik sendiri terjebak dalam jenayah rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil bin Nasaruddin, nombor matrik D19312283, akan membentangkan untuk pembentangan kami bagi bahagian pendahuluan, iaitu jenayah rasuah merupakan ancaman utama kepada kita. Gejala rasuah yang tidak dibendung akan membawa malapetaka kepada sebuah negara. Banyak contoh negara yang bergolak dan akhirnya musnah kerana jenayah keji ini. Empayar Rom, Empayar Uthmaniyah dan dinasti Ming yang tidak terurus pentadbirannya menyebabkan tentera dan kaki tangan awamnya terpaksa mengamalkan rasuah. Akhirnya empayar-empayar tersebut hancur. Demikian juga dengan kejatuhan kerajaan nasionalis Chiang Kai-shek di China, Richard Nixon di Amerika, Marcos di Filipina dan Presiden Mobutu di Zaire yang tumbang kerana jenayah yang sama. Kegiatan rasuah di negara kita berlaku sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Sifat tamak, dendam, iri hati dan perebutan kuasa dalam kalangan raja dan pembesar-pembesarnya sehingga sanggup menjual prinsip, maruah serta harga diri. Akhir sekali, kerana rasuah, mereka memberikan maklumat sulit kepada Portugis, menyebabkan kejatuhan Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, berkaitan etika perguruan. Bagi pelajar, yang pertama, bimbing dan pamer contoh yang baik. Dan yang kedua, utamakan keselamatan dan kebajikan pelajar. Dan yang kedua adalah rakan sejawat, iaitu tidak mencemarkan nama baik pendidik dan bersedia untuk membantu rakan sejawat. Yang ketiga, ibu bapa, iaitu ibu bapa patut tidak menghilangkan kepercayaan yang diberi oleh ibu bapa dan mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama erat antara institusi pendidikan dengan ibu bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Irfan bin Asmadi. Seterusnya, bincangan dalam tajuk etika dalam sektor pendidikan. Warga pendidik merupakan satu kelompok sosial yang dipandang tinggi dalam masyarakat. Sumbangan utama warga pendidik adalah melahirkan generasi unggul yang bakal mencorak pembangunan negara. Alangkah baiknya jika kemajuan negara berpaksikan nilai integriti dan sasiah mulia warganya. Menginsankan pendidikan di Malaysia mesti bermula dengan warga pendidik. Warga pendidik seharusnya bebas daripada amalan tidak sihat, terutamanya berkaitan jenayah. Selain ibu bapa, warga pendidik mesti menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Apa yang diajar kepada anak-anak mestilah selaras dengan perbuatan yang diperlihatkan oleh guru-guru mereka. Sebagai golongan terpelajar,
Warga pendidik sudah pasti sedia maklum mengenai kesan buruk perbuatan jenayah terhadap diri, keluarga, komuniti dan negara. Oleh itu, secara logiknya mudah untuk golongan pendidik menghindarkan diri daripada perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Tambahan pula perbuatan jenayah. Malangnya, realitinya tidak seperti mana yang disangka. Warga pendidik memang sangat jarang dikaitkan dengan jenayah mencuri, merompak, merogol atau membunuh. Namun, agak kerap media melaporkan penglibatan warga pendidik dengan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Dengan kata lain, perbuatan rasuah dalam kalangan warga pendidik bukan kes yang terpencil. Perkara ini amat mendukacitakan kita semua. Tidak mungkin kita mengisahkan pendidikan sekiranya mereka yang menjunjungnya adalah korang. Selanjutnya, kenali rasuah dan bentuk suapan. Kenali rasuah asas mengelakkan diri daripada rasuah adalah dengan memahami perbuatan-perbuatan yang boleh dikategorikan sebagai jenayah itu. Sebagai permulaan, perkataan rasuah berasal daripada bahasa Arab, rishwah, yang membawa maksud sogokan atau pujukan. Secara umumnya, rasuah adalah perbuatan 16 penerimaan atau pemberian suapan bertujuan supaya seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Contoh yang pertama iaitu hadiah. Pembekal A memberi hadiah berbentuk set golf kepada B, seorang pegawai kewangan, supaya mempercepatkan bayaran lagi tuntutannya. Contoh yang kedua iaitu bonus. A. Pengarah urusan syarikat berjanji memberikan bonus sebanyak 5 bulan gaji kepada akauntannya dengan syarat B menyembunyikan penyelewengan wang syarikat yang dilakukan A. Contoh yang ketiga, perkhidmatan. A ialah seorang kontraktor menawarkan rasuah berbentuk khidmat seks grow kepada B, pengarah perolehan syarikat X. Sebagai balasannya, B akan memastikan A mendapat projek daripada syarikat X. Contoh yang keempat iaitu pinjaman. Seorang pembekal memberi pinjaman wang kepada seorang pegawai pentadbir makmal universiti yang kesepitan duit dengan syarat pegawai berkenaan menerima dan memperakui pembekalan peralatan makmal yang tidak sempurna. Contoh yang kelima, jawatan. A ialah pengurus syarikat menawarkan kenaikan pangkat kepada akauntannya supaya tidak melaporkan kepada polis mengenai perbuatannya yang telah mencuri duit syarikat. Dan contoh yang terakhir, diskaun. Pemilik syarikat pengedar kereta mewah memberi diskaun 75% untuk sebuah kereta BMW kepada B, seorang pegawai penguatkuasa. Diskaun melampau ini bertujuan agar B tidak mengambil tindakan terhadap A yang sedang disiasat kerana terlibat dalam aktiviti menjual dadah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Aiman bin Hairi, nombor metrik di 19312246. Okey, untuk seterusnya ialah kes sebenar isu rasuah yang berlaku dalam sistem pendidikan berdasarkan artikel. Yang pertama, pensyarah matematik terima rasuah untuk tambah markah. Yang kedua, guru besar minta rasuah daripada pengusaha kantin. Yang ketiga pula, guru dipenjara kerana tuntutan palsu berkaitan pembekalan pakaian seragam. Yang keempat, bekas pensyarah terima rasuah untuk memberi diploma kepada pelajar. Yang kelima, dekan dipenjara kerana merakukan tuntutan palsu. Yang terakhir, guru wanita hadapi pertuduhan rasuah berkenaan pembelian alatan sukan. Nama saya Muhammad Syamil Izzat bin Amiruddin. Nombor metrik di 1931-1901 akan menyambung present yang seterusnya. Hukuman berat kepada perasuah. Siasatan oleh SPRM tidak memilih siapa pelakunya, sama ada berkedudukan tinggi atau rendah, tiada yang teristimewa, tiada yang terkecuali.
Walaupun begitu, kuasa untuk mendakwa terletak sepenuhnya kepada peguam negara seperti mana diperuntukkan melalui Perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Menghadapi perbicaraan di mahkamah sudah cukup membebankan, apatah lagi jika didapati bersalah. Hukuman bagi kesalahan rasuah ialah dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Bagi penjawat awam, hukuman penjara boleh menyebabkan mereka hilang kelayakan pencen. Perkara ini diperuntukkan di bawah Seksyen 21/1 Akta Pencen 1980. Jika mana-mana orang yang telah diberikan pencen atau faedah lain di bawah akta ini dikenakan hukuman mati atau penjara selama sesuatu tempoh oleh suatu mahkamah, maka pencen atau faedah lain itu hendaklah terhenti dengan serta-merta. Kesimpulannya, rasuah merupakan jenayah yang amat keji. Agenda menginsankan pendidikan tidak akan terhasil sekiranya rasuah masih berleluasa. Pembudayaan integriti dan anti-rasuah wajib dijadikan elemen utama dalam usaha menginsankan pendidikan, sama ada di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi. Warga pendidikan mesti mengakui hakikat bahawa anda tidak kebal dengan jenayah rasuah. Kajian-kajian kes yang dinyatakan dalam kertas kerja ini membuktikan bahawa rasuah menjadi duri tajam yang mampu merosakkan nama baik sektor pendidikan negara. Harus diingatkan, hanya integriti diri mampu menjadi benteng kukuh bagi mengelakkan diri daripada terjebak dengan godaan rasuah. Sebagai rakyat Malaysia yang bermimpikan negara bebas rasuah, laporkan pelakuan rasuah kepada SPRM. Tindakan tidak mahu jaga tepi kain orang tidak akan membantu mengurangkan jenayah rasuah. Bukan sahaja lapor, tetapi bantu SPRM dalam siasatan dan pendakwaan. Hentikan kritikan tidak membina kepada SPRM. Buktikan dengan perbuatan bahawa anda benar-benar mahu membanteras rasuah. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.